KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak dogo dah wak yo, nak gimana tu? Hari ni wak dogo nak pergi vaksin. Di pusat vaksin untuk mengatasi pandemik COVID kita. Mu dah vaksin belum? Kalau belum vaksin, pergi vaksin. Aku vaksin dah. Kalau mu tak percaya, boleh cek My Sejahtera ni. Mari. Boleh cek My Sejahtera. Ayah, sudahlah tu ayah. Ayah ni dah tua lah. Ayah buat kerja sia-sia je ni. Kerja dosa ni. Nanti patung-patung tu minta nyawa ayah nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini kita bersama-sama kembali dan yang paling penting sebenarnya adalah kita nak teruskan sesi pembelajaran dan pengajaran kita untuk terus kita memandaikan diri kita, memahirkan diri kita dan juga menambah ilmu pengetahuan untuk diri kita. Dan untuk hari ini kita bersama dengan 3 figura yang sangat luar biasa, guru-guru yang akan bersama dengan kita. Kita ada Cikgu Maizura binti Muhammad, Guru Kanan Bahasa SMK Bacok Kelantan. Kita ada Cikgu Muhammad Hizam bin Abdullah, Guru SMK Putrajaya Presin 51 Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan juga Cikgu Syamsuriati binti Hasan, Guru Penolong SMK Seri Kiambang Pasir Mas Kelantan juga. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Baik, alhamdulillah. Itu dia Cikgu berada bersama-sama kita pada hari ini. Rasa sangat berbesar hati Cikgu. Rasa sangat seronok walaupun jauh dari Kelantan mari sini warga rakyat. Okey, baik Cikgu. Kita nak belajar untuk hari ini berkenaan dengan kesusasteraan Melayu komunikatif. Mungkin untuk awal kita nak tahu dah Cikgu, apa yang kita nak belajar dalam sepanjang 1 jam kita bersama ni Cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang penghasilan karya, iaitu karya asli dan juga karya adaptasi. Baik, itu dia. Kita nak sentuh berkenaan dengan penghasilan karya Cikgu. Bagaimana pula kalau Cikgu Syamsuriati, penekanan dalam pembelajaran kita hari ini Cikgu, 1 jam ni, apa yang nak ditekankan lagi Cikgu? Okey, pelajar perlu memahami segala istilah konsep dan juga cara-cara bagaimana untuk menghasilkan karya. Baik. Contohnya seperti menghasilkan sajak, menghasilkan skrip drama, menghasilkan syair, pantun dan sebagainya. Baik, itu dia. Saya sangat suka Cikgu. Kena pula tadi di awal-awal tadi kita dah tengok dah Cikgu Mai kita dan juga Cikgu Hizam kita. Wah, kan melakonkan watak. Itu termasuk dalam apa yang kita nak belajar pada hari ini Cikgu. Ya, betul. Cikgu Hizam boleh kongsikan apa lagi aktiviti? Bukan sekadar kita main wayang kulit tu saja. Saya rasa kan mungkin ada aktiviti lain yang kita akan lakukan sepanjang 1 jam ni Cikgu. Ya, jadi kita ada 6 genre dalam subjek KMK ni. Jadi kita akan cuba menukar genre-genre tadi. Macam tadi kita tukarkan cerpen ke drama. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba tukar semua genre itu kepada genre baru dipanggil adaptasi. Baik, itu yang paling penting, kita nak mengadaptasi karya-karya yang ada Cikgu. Baik, walau bagaimanapun sebelum kita mulakan kelas kita, kita sentiasa nak kena patuhi SOP, protokol kesihatan yang selalu kita jaga dan kita lakukan adalah kita menjaga penjarakan fizikal. Saya dan cikgu-cikgu kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup
muka seperti yang diwajibkan, dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Kalau mungkin Cikgu Mai dan Cikgu Syam di belakang sana juga kita ada sediakan gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Ya. Okey, Cikgu Hizam boleh guna di sini. Kalau adik-adik di rumah tidak ada gel pembasmi kuman, tidak ada masalah. Gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama, untuk memastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Di mana pun kita berada, jagaan kesihatan ini sangatlah perlu diutamakan. Baik, cikgu, saya tak keseorangan sebagai anak murid cikgu pada hari ini. Rakan-rakan saya daripada Kelantan juga mari cikgu. Tak sabar nak bersama-sama dengan kita pada hari ini. So kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio untuk kita nak mulakan kelas kita sebentar sahaja lagi. Di manakah mereka yang akan bersama kita? Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat ke semua? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Cikgu, bab kata pepatah, tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu bagaimana kita nak bercinta. Kita nak berkenalan dengan murid-murid kita. Kita mulakan dengan murid yang pertama. Kita mulakan dengan Nasuha. Boleh Nasuha perkenalkan diri? Salam sejahtera, cikgu. Nama saya Nur Nasuha binti Hamid dari SMK Cabang 4. Baik, Cabang 4 di Kelantan lah ni. Baik, mungkin Nasuha, apa cita-cita Nasuha? Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru sastera. Guru sastra, sangat kena cikgu dengan mata pelajaran yang kita nak belajar pada hari ini. Mungkin kita nak teruskan. Terima kasih Nasuha. Seterusnya Syafiqah, mungkin boleh perkenalkan diri Syafiqah. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya Wan Syafiqah binti Muhammad Saidi dari SMK Cabang 4. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Wah, ini nak jadi jururawat. Satu cita-cita yang sangat murni juga. Kita doakan moga dipermudahkan semuanya. Baik, mungkin Nordini boleh perkenalkan diri, silakan. Salam sejahtera cikgu. Saya Nordini Karina binti Awan dari sekolah SMK Cabang 4. Baik, cita-cita Nordini? Menjadi seorang cikgu sastera. Wah, cikgu sastra juga ni. Mesti pandai berkata-kata ni. Baik, terima kasih Nordini. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Alisha. Silakan Alisha. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera. Nama saya Sharifah Nur Alisha binti Said Mawar Hakimi. Saya dari SMK Hamzah 2 Macam. Oh, Kelantan juga. Baik, terima kasih Sharifah. Mungkin Sharifah Alisha mungkin boleh bagi tahu juga apa cita-cita awak. Awak nak jadi apa nanti? Saya bercita-cita untuk menjadi seorang polis. Polis. Ini siapa kata tak boleh cikgu bukan hanya untuk lelaki sahaja, wanita pun boleh jadi polis. Yang penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara kita. Baik, terima kasih Sharifah Nur Alisha. Zur Farish, mungkin boleh perkenalkan diri, silakan. Salam sejahtera cikgu, salam sejahtera abang. Salam sejahtera. Nama saya Zulfarish bin Zulfi. Saya dari sekolah SMK Hamzah 2 Macang. Baik, mungkin cita-cita Zulfarish? Cita-cita saya ingin menjadi guru sastera seperti cikgu saya. Wah, siapakah guru anda? Mungkin boleh sebut namanya? Cikgu Haizul. Cikgu Haizul. Tadi dari sini. Tapi saya yakin dan percaya mungkin gurunya sedang melihat dan menonton pada ketika ini. Baik, terima kasih Zulfarish. Seterusnya dan yang terakhir, Arif Safi. Silakan. Salam sejahtera. Salam sejahtera cikgu, salam sejahtera abang. Saya Muhammad Arif Safi bin Muhammad Azizi. Baik. Dari SMK Hamzah 2 dan saya bercita untuk menjadi sastrawan. Sastrawan. Itu dia. Kita doakan semoga semua murid-murid kita, rakan-rakan saya ini dipermudahkan urusan dan Allah makbulkan hajat dan impian mereka. Yang penting kena ada usaha lah cikgu kan. Sebagai contoh usahanya hari inilah kita bersama-sama nak duduk belajar, bukan sekadar belajar tapi kita nak membumikan apa yang kita dapat ini. Baik, cikgu kejap lagi saya kena percaya dari rumah juga dah bersedia dengan buku notanya, dengan pennya untuk mencatat segala nota-nota penting yang akan dikongsikan oleh guru kita. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Cikgu Mai dan Cikgu Syam terlebih dahulu. Dan anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih dalam Sukses ni kita nak bercerita ataupun berbincang berkenaan dengan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif, dan tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan penghasilan karya. Dan bila sebut pasal karya ni cukup luas dan besar lah cikgu bukan satu sudut ataupun satu poin sahaja, tetapi cukup luas untuk dibincangkan dan juga dikupas. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita mulakan kelas, saya nak tahulah pandangan rakan-rakan saya di Google Meet pada ketika ini. Mungkin apa pandangan mereka berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini. Mungkin saya nak mulakan dengan Syafiqah. Bolehkah Syafiqah kongsikan pandangan Syafiqah? Boleh. Silakan. Pada pandangan saya, kesusasteraan Melayu Komunikasi ini dapat mewujudkan jati diri dan semangat dan proaktisme dalam diri saya. Baik, itu kerana karya ini banyak memberi impak positif. Baik, terima kasih Syafiqah. Ataupun bahasa mudahnya cikgu, bahasa jiwa bangsa. Betul. Kan, dengan melalui bahasa mengenalkan ataupun memberitahu identiti satu-satu bangsa lah. Baik, sangat baik Syafiqah. Saya sangat setuju dengan apa yang awak sampaikan. Mungkin Sharifah Nur Alisha, awak ada pandangan mungkin berbeza dengan rakan kita sebentar tadi? Ya, betul cikgu. Saya berminat mempelajari KMK kerana saya suka membaca buku cerita. Dan KMK dapat memberi saya ilmu untuk menjadi seorang penulis. Baik, nak menjadi seorang penulis. Terima kasih Sharifah Nur Alisha. Ramai orang yang mengekspresikan rasa melalui penulisan cikgu. Ya, betul. Mungkin kurang dari sudut kata-kata, tetapi penulisan mampu mencengkam jiwa. Wah, itu dia. Okey, kita dah dengar daripada dua orang wanita cikgu. Pelajar atau pemurid kita dua orang wanita. Mungkin kita nak dengar daripada seorang lelaki ataupun satu-satunya kita kata kumbang yang memberi pandangan. Saya nak pilih mungkin Arif Safi. Boleh kongsikan Arif Safi? Boleh. Silakan. Pada pendapat saya suka belajar KMK ni kerana saya suka untuk mendeklamasikan sajak dan melagukan syair. Baik, ini orang yang jiwanya sangat dekat dengan bahasa cikgu. Okey, terima kasih Arif Safi. Baik cikgu, bila rakan-rakan saya nak tanya, semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, angkat dua jari macam ni. Ceng. Wah, itu dia. Memang sangat bersemangat dan sangat bertenaga. Saya yakin dan percaya tenaga dan semangat yang sama berada untuk anda yang berada di rumah pada ketika ini. Saya pun tak sabar cikgu bila tengok rakan-rakan saya tak sabar. Mungkin cikgu boleh mulakan kelas kita cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Terima kasih murid-murid cikgu yang di luar sana ya. Baik, cikgu akan terus pergi kepada apa yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu pengkaryaan ya. Karya asli dan juga karya adaptasi. Ya. Baik, sebelum tu ya, cikgu akan perkenalkan dulu standard kandungan dan standard pembelajaran pada pelajaran kita hari ini. Iaitu standard kandungan kita ialah 3.1, iaitu menghasilkan karya. Okey, manakala untuk standard pembelajaran pula kita akan rangkumkan kedua-duanya sekali, iaitu 3.1.1 menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya adaptasi atau karya yang diolah yang menepati ciri-ciri penulisan. Dan 3.1.2 pula menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya asli yang menepati ciri-ciri penulisan puisi. Okey, jadi kita akan rangkumkan kedua-dua ni dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi kita akan terus pergi kepada definisi istilah yang terdapat dalam standard pembelajaran tadi. Yang pertama ialah karya adaptasi. Ya, karya yang mengalami penyesuaian dengan keadaan yang baharu atau berbeza. Seterusnya ialah karya yang diolah, di mana mengerjakan sesuatu karya sehingga menjadi sesuatu yang lain. Dan seterusnya karya asli ialah karya hasil ciptaan sendiri. Yang hasil daripada diri sendiri, yang datang dari jiwa dan juga pemikiran murid-murid itu sendiri. Ya. Okey. Dan seterusnya ya, cikgu akan terangkan apakah dia langkah-langkah untuk menulis puisi. Ya, yang pertama, murid haruslah tahu untuk menentukan tema. Dan tema yang ditentukan tu mestilah yang mempunyai manfaat. Manfaat dan juga yang difikirkan penting. Okey, seterusnya akan murid diminta untuk mencari diksi yang tepat atau sesuai. Diksi ni adalah perkataan.
Okey, dan membawa maksud dan ekonomis. Ekonomis maksudnya ialah tak perlu banyak guna perkataan, tapi satu perkataan tu dah merangkumi semua semua maksud ataupun perkara. Baik. Ya? Baik, dan seterusnya ialah membina bentuk. Bentuk semua dah tahu, semua dah belajar bagaimanakah dia ciri-ciri bentuk bagi sesuatu puisi. Okey, kalau cikgu dulu zaman cikgu sekolah dulu masa SPM, ya, cikgu masih ingat lagi Cikgu Saloma dia ada menekankan bentuk. Cikgu telah pencen dah pun. Tapi cikgu masih ingat lagi. Ramai budak perempuan suka rambut keriting. Iaitu rangkap, perkataan, suku kata, rima dan kesimpulan. Jadi itu dah merangkumi ciri bentuk. Okay. Seterusnya ialah untuk menentukan nada. Sangat penting kat sini sebab ia akan merangsang pemikiran dan perasaan pendengar. Jadi bila kita baca sajak tu, dia akan menyentuh hati pendengar. Itu yang penting nadanya, ya. Okey, dan seterusnya ialah penggunaan gaya bahasa puisi yang bermakna. Okey, pastikan gaya bahasa tu ada yang puitis. Yang bila kita dengar tu rasa macam feeling sangat. Ya. Contohnya kita gunakan unsur bahasa perlambangan iaitu metafora, simili, personifikasi dan juga imejan. Murid dah tahu dah yang ni, ya. Dan yang paling penting ialah ada tajuk pada puisi itu dan juga ada nama penulis. Yang ni sangat-sangat penting sebab dalam pentaksiran dia akan diberi markah. So maksudnya cikgu dalam langkah-langkah menulis puisi ini untuk murid-murid mungkin yang sedang menonton juga pada ketika ini, mereka perlu adakan elemen-elemen yang dinyatakan pada cikgu. Maksudnya tidak boleh kurang walaupun satu lah. Barulah puisi yang dihasilkan itu adalah puisi yang menarik. Baik. Baik cikgu. Seterusnya ialah bagaimana nak menghasilkan puisi? Yang pertama, murid mestilah kreatif. Okey, dan murid mestilah bakat. Ada bakat. Ya. Jadi daripada kedua-dua elemen ini, murid kena ada ilmu. Dari mana dia nak dapat ilmu? Dari pembelajaran. Tapi sekiranya cikgu, mungkin ada murid-murid yang minat, tetapi mungkin kita kata kurang berbakat. So adakah mereka berpotensi juga sebenarnya untuk menghasilkan satu karya-karya yang baik ataupun karya-karya yang menarik, cikgu? Memang ada potensi, asalkan dia rajin untuk mencari ilmu itu kata kuncinya. Kata kunci dia. Baik, cikgu. Okey. Dan seterusnya, bagaimanakah kita nak dapat bahan-bahan penulisan tu? Yang pertama dari wahyu. Wahyu ataupun kita menjadikan seseorang itu sebagai sumber inspirasi kita. Seterusnya dari idea, dari ilham, angan-angan pun boleh jadi bahan juga untuk penulisan kita. Seterusnya bayangan, dan juga khayalan, ilusi dan impian. Semua ini boleh dijadikan bahan untuk kandungan puisi tersebut. Kadang-kadang cikgu ada yang beranggapan bahawa dengan adanya khayalan ni seolah-olah satu menjerumus ataupun lebih fokus kepada perkara-perkara yang negatif. Kan sehingga kata kau ni berkhayal lah, contohnya macam tu. Tetapi boleh digunakan untuk daripada perspektif negatif tadi kepada perspektif yang lebih baik. Betul. Memang sangat tepat, ya. Faham, boleh cikgu. sangat. Okey. Jadi seterusnya, kita akan masuk kepada penghasilan karya asli dan cikgu serahkan pada Cikgu Syam untuk terangkan. Baik, kita dah tahu bagaimana nak membentuk ataupun menulis puisi-puisi yang menarik ataupun karya-karya yang menarik untuk kita sampaikan kepada mereka-mereka yang nak membaca ataupun mendengar. Dan sekarang ni bagaimana kita nak hasilkan, cikgu? Tadi langkah-langkahnya dah ada, langkah-langkahnya dah faham, langkah-langkahnya kita dah tulis. So kita pergi kepada penghasilannya. Silakan Cikgu Syam. Terima kasih. Seterusnya bersama dengan Cikgu Syam petang ini, murid-murid semua. Untuk bahagian penghasilan karya asli. Penghasilan karya asli, kalau anda lihat di sini, Cikgu Syam ada memberikan satu tema, sajak yang bertemakan tentang tanggungjawab. Jadi di sini Cikgu Syam ada bagi satu bahan ransangan kepada murid-murid untuk menghasilkan lebih kurang 12 hingga 15 baris sajak sahaja. Yang ini termasuk dalam soalan untuk respon terbuka dalam kertas 2. Daripada bahan ransangan yang kita hasilkan di sini, maka kita keluarkan patah-patah perkataan. Contohnya di sini kalau kita lihat pada ilustrasi gambar sebentar tadi, bagaimana ibu burung. Ibu burung dia menyediakan, dia mencari rezeki, mengais rezeki, mencari ulat untuk diberikan kepada
anaknya. Jadi daripada bahan rangsangan ini, murid-murid boleh keluarkan diksi yang tepat. Apa itu yang ada pada watak ataupun karakter burung yang kita lihat tadi. Contohnya yang pertama sekali kita melihat adanya rasa tanggungjawab. Okey. Kemudian yang kedua kita lihat di sini adanya sikap amanah. Okey, amanah dia sebagai ibu dia mencari makan untuk anak-anak dia. Okey. Kemudian yang ketiga dari segi keadilan. Okey, keadilan, kemudian saksama dan juga keselamatan. Dia menjaga anak-anak dia. Okey, daripada diksi yang tepat yang kita pilih, maka kita hasilkan satu rangkap puisi. Satu rangkap sajak. Okey, di mana kita ambil perkataan tanggungjawab. Pada setiap rangkap, kita ambil perkataan tanggungjawab. Contohnya di sini kita keluarkan ialah tanggungjawab adalah amanah insan. Okey. Seperti burung terbang ke taman syurga. Okey, mengais rezeki, betul tak? Okey, murid-murid, okey. Kemudian membelik rezeki. Okey, mencari rezeki, pulang petang bawa kenyang. Itu tentang perlakuan yang ada pada karakter ataupun watak ibu burung. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pada kita nak bina rangkap yang kedua. Untuk rangkap yang kedua, pelambangan yang kita ambil tadi tentang karakter watak burung. Okey. Jadi kita ambil semua kata yang terbaik berkaitan dengan tanggungjawab ibu burung tadi. Contohnya ialah di mana dia menjaga keselamatan diri dia. Okey, mencari makanan, menjaga anak-anak, menjaga keluarga, menyediakan tempat tinggal yang selamat, kemudian menjauhi musuh dan membina sarang berdekatan dengan sumber makanan. Daripada diksi yang kita pilih tadi, maka kita lahirkan sajak untuk rangkap yang kedua. Ya. Baik, kalau kita tengok cikgu, berdasarkan daripada apa yang cikgu sampaikan dalam penghasilan dua rangkap sebentar tadi adalah berdasarkan daripada satu gambar. Dan ini adakah, kalau tadi cikgu ada sebut bagaimana kita nak mendapatkan sesuatu idea, adakah ini termasuk dalam kita kata sebagai ilham ataupun tergolong dalam kita kata mungkin idea, macam mana cikgu? Dia tergolong dalam ilham. Ilham, kemudian kena ada idea. Dan juga kena ada inspirasi macam mana kita nak menghasilkan sajak yang baik. So semuanya semuanya dirangkulkan. Seperti seperti mana Cikgu Mai sebut tadi, adanya dalam sajak ini dia merupakan apa orang kata puisi yang puitis. Yang mana dia memerlukan gaya bahasa yang sangat puitis untuk kita menghasilkan sajak. Seterusnya ialah penutup. Untuk membina sajak, tadi kan Cikgu Syam kata pelajar-pelajar atau murid-murid perlu membina sajak antara 12 hingga 15 baris sajak. Jadi untuk penutup kita ambil lambang kehidupan. Contohnya di sini Cikgu Syam buat ialah ladang mangga. Apa itu ladang? Ladang terhasil daripada benih-benih yang baik. Apa sahaja ladang, tak kisah. Kemudian tumbuh membesar subur dan berbunga, berbuah matang manis dan dipungut hasil. Daripada perkataan diksi yang kita pilih, maka akan lahirlah rangkap yang ketiga. Kalau kita lihat di situ, tanggungjawab adalah ladang kehidupan. Daripada benih-benih kasih, suburlah pepohon usaha, berbuah manis jaya. Maka di sini pelajar dah lengkap membina 3 rangkap sajak. Baik, kalau kita tengok daripada 3 rangkap yang cikgu hasilkan ataupun para murid mungkin kena sediakan ataupun apa kita kata soalan yang cikgu bagi tadi adalah perlu hasilkan 13 ke 15 baris untuk sajak. Bagaimana kalau kita tengok penutup ni cikgu sebut, kita lebih nampak kepada mengambil apa yang berada dalam gambaran tersebut tapi tidak fokuskan kepada burung lagi, tetapi mengambil kepada ladang mangga sebagai penutup cerita. Kalau mungkin murid-murid tidak meletakkan, contoh seperti kes ataupun soalan sebegini, para murid mungkin tidak mengambil gambaran daripada gambar tersebut untuk penutup, tetapi mereka menulis mengikut rasa mereka sendiri sebagai pengajaran. Contohnya, adakah ianya boleh ataupun bagaimana cikgu? Boleh, sebab sajak ini dia lahir daripada naluri, lahir daripada perasaan. Jadi pelajar boleh membina apa sahaja. Walaupun satu patah perkataan dalam satu baris dah dikira satu patah perkataan dikira satu ekonomis. Ekonomis. Itu dia. Macam mana kita nak menghasilkan karya asli. Baik cikgu. Seterusnya, baik, silakan. Ini dia sajak yang kita bina tadi. Dah lengkap 3 rangkap sajak. Dah lengkap 3 rangkap sajak tadi. Seterusnya kita lihat lagi.
contoh soalan. Okey, murid-murid sekalian yang ada di hadapan Cikgu Syam dan juga yang ada di skrin TV masing-masing di rumah sekarang ini. Baik. Cikgu Syam akan bagi satu contoh soalan. Soalan contoh di sini ialah hasilkan sebuah sajak yang bertemakan kepentingan menuntut ilmu. Okey. Sajak tersebut mestilah mematuhi bentuk sajak. Sajak, baik. Okey, macam mana mematuhi bentuk sajak? Dah diceritakan oleh Cikgu Mai tadi. Langkah-langkahnya tadi. Dah di situ. Okey. Kemudian sajak yang dibina perlulah menepati tema. Tema sekarang ini ialah kepentingan menuntut ilmu. Okey. Kemudian jumlah barisnya tidak kurang daripada 30 baris saja. Ini untuk kertas 2. So adakah murid-murid sekarang ini juga perlu menjawab persoalan ini, perlu menghasilkan ataupun tidak, cikgu? Okey. Cikgu Syam ada bagi satu lagi gambar di sini. Baik. Bahan ransangan di sini. Ini bahan ransangan gambaran sebenar, cikgu. Murid-murid kita boleh lihat. Macam mana kita nak menghasilkan 30 baris saja tadi? Baik. Jadi berdasarkan bahan ransangan di sini, okey, apa yang kita boleh keluarkan isi dia, diksi dia, patah perkataan apa yang kita nak keluarkan di sini. Baik. Jadi hari ini kita nak bertanya murid-murid yang ada di hadapan kita sekarang ini. Boleh, cikgu. Cikgu nak pilih ataupun kita nak buka kepada sukarela, cikgu? Okey, kita buka secara sukarela. Sukarela. Baik, kita tengok adik-adik kita daripada sekolah SMK Cabang 4 dan juga SMK Hamzah 2, siapa yang nak keluarkan diksi-diksi yang telah pun kita pelajari sebentar tadi dalam melalui gambaran yang cikgu berikan. Baik, silakan Zul Farish. Saya. Zul Faris. Okey, silakan. Apa dia Zul Faris? Baik. Guru mencurahkan ilmu kepada pelajar. Ya, guru mencurahkan ilmu kepada pelajar. Dah jadi satu baris. Guru mencurahkan ilmu kepada pelajar. Dah jadi satu baris. Dah cantik dah di situ. Cikgu siap dengan intonasi melodi tadi. Saya rasa wow. Ini dah jadi satu binaan sajak yang baik. Sebab sajak ni dia merupakan puisi yang berbentuk bebas. Dia boleh berdiri dengan sendiri. Waimah perkataan guru. Dah jadi satu patah perkataan. Okey. Seterusnya lagi anak murid-murid yang ada di hadapan Cikgu Syam, apa lagi? Baik, tadi Sharifah Nur Alisha ada nak memberi diksi beliau. Mungkin Sharifah Nur Alisha boleh keluarkan diksi anda. Boleh? Silakan. Pelajar sedang fokus apa yang cikgu mengajar. Okey, pelajar sedang fokus apa yang diajar oleh gurunya. Okey, itu bahasa yang agak tidak gramatis, tapi kita boleh tukarkan isi tersebut menjadi gramatis. Maksudnya kalau kita mengeluarkan diksi-diksi, kemudian kita boleh cantikkan lagi bahasa-bahasa. Betul. Lebih puitis lah. Ya. Seterusnya, Cikgu Syam nak dengar lagi murid-murid yang ada di hadapan Cikgu Syam. Isi yang ketiga. Okey, silakan. Arif Safi, silakan. Pelajar sedang mendengar dan mencatat apa yang diajar oleh guru. Okey, seterusnya. Saya. Okey, Cikgu Syam bagi peluang seorang lagi. Okey, baik, silakan. Guru memberi tunjuk ajar. Okey, guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar. Okey, itu isi dia. Tahniah murid-murid yang ada di hadapan Cikgu Syam sekarang ni. Tahniah anda berani memberikan isi-isi untuk kita membina puisi itu saja. Okey, ini contoh dia. Okey, ini contohnya. Jadi anak-anak pelajar boleh aplikasikan contoh ini dan hasilkan 30 baris saja. Itu dia. Dan itu yang paling penting tadi bila cikgu sampaikan, saya nampak adalah antara tempat ataupun waktu yang paling agak kritikal adalah bila mana kita nak keluarkan diksi-diksi. Ya, betul. Kan bila keluarkan diksi macam tadi rakan-rakan kita keluarkan diksi, mungkin laras bahasanya tidak begitu cantik tetapi masih boleh diperbaiki untuk mencantikkan keseluruhan sajak tersebutlah. Dan saya kena percaya Cikgu Syam tadi dah tunjukkan kepada kita berkenaan dengan penghasilan karya ini. Mungkin rakan-rakan di rumah boleh terus juga cuba buat, cuba menulis, cuba membuat, cuba menghasilkan. Sebab sajak ini dia lahir daripada hati. Itu yang dia paling lahir penting. daripada hati. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kalau kita tengok di sini, okey, daripada bahan ransangan yang Cikgu Syam sampaikan seketika tadi, kita boleh keluarkan pada rangkap yang pertama, iaitu patah perkataannya itu dari segi orang kata
diksinya ialah matahari. Sebab guru ni dia seumpama matahari, memberi ilmu, menyuluh kegelapan. Daripada diksi ni kita boleh bina satu rangkap saja. Ataupun mungkin itu kita kata sebagai simbolik ke cikgu? Ya, betul. Perlambangan, ya. Baik. Okey. Kemudian rangkap yang kedua, kalau kita lihat di sini, ibu bapa di sekolah mengasuh murid jadi manusia kamil ataupun manusia yang soleh. Okey, kemudian pada rangkap yang ketiga, peta kehidupan. Baik. Okey. Kemudian panduan pengembara tidak akan sesat. Panduan perjalanan hidup menuju kejayaan. Itu matlamat seseorang pelajar bila belajar di sekolah. Baik, itu dia cikgu. Kalau kita tengok daripada apa yang cikgu sebut tadi, mungkin gambaran ataupun diksi-diksi yang dikeluarkan kita boleh bagi kepada perlambangan tadi cikgu. Betul. Tidak hanya seperti kita sebut guru saja, tetapi ada perlambangan yang ditujukan kepada guru tersebut. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Saya nampak dekat rumah tu mungkin semua dah mula mencatat ni. Ada dah mula buat dah sajak cikgu. Kita bagi ruang dan peluang kepada mereka. Kita jumpa seketika nanti dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu bagaimana langkah-langkah nak menulis puisi, kemudian bagaimana kita nak menghasilkan karya melalui idea, ilham dan juga yang paling penting keluarkan diksi melalui gambaran-gambaran yang kita perolehi. Baik, tadi kita dah bersama dengan Cikgu Mai dan juga Cikgu Syam. Rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda masih okey lagi setakat ini untuk kita teruskan kelas kita? Masih okey lagi. Masih bertenaga. Baik. Okey, kita sekarang ni bersama dengan Cikgu Hizam. Cikgu, tadi kita dah tahu bagaimana langkah nak menulis puisi dan juga bagaimana nak menghasilkan karya melalui rasa dalam diri kita dan juga secara teknikalnya poin-poin yang Cikgu Mai dan Cikgu Syam ada kongsikan kepada kita sebentar tadi. Mungkin Cikgu nak sambung Cikgu untuk saya perasan Cikgu ada nak sampaikan berkenaan dengan penghasilan karya adaptasi ni Cikgu. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karya adaptasi ini adalah satu karya yang hampir sama dengan karya asli. Jadi pelajar-pelajar dalam dewasa ini dalam sistem pendidikan sekarang ini perlu menghasilkan di peringkat yang lebih tinggi, iaitu menghasilkan sesuatu, idea dan sebagainya. Dari idea, dari wahyu tadi, dari ilham, mereka akan menghasilkan sesuatu. Tapi di peringkat ini pula kita cuba nak mengembangkan sastra itu. Jadi adaptasi ialah sebuah ataupun satu hasil yang merupakan kita pindahkan teks tu. Daripada 6 genre awal, pelajar-pelajar KMK, murid-murid saya dah faham lah kan, novel, cerpen, sajak, syair, gurindam, puisi tradisional, prosa tradisional, hikayat hang tuah dan sebagainya. Kita nak pindahkan supaya lebih menarik. Kalau kita tengok dewasa ini dan di negara kita pun dah berlaku banyak proses di mana hasil sastra itu telah dipindahkan. Dari drama buku dipindahkan di atas pentas. Dari atas pentas dipindahkan dalam lakon layar TV. Kemudian dianimasikan pula dalam bentuk kartun dan sebagainya. Supaya kita nak menarik lagi. Kita nak merangsang pembaca-pembaca kita, masyarakat kita, dengan kita nak melahirkan dan menyampaikan nasihat, menyampaikan idea supaya mereka lebih faham. Jadi pelbagai idea dikembang-kembangkan. Jadi murid-murid kita pada hari ini adalah murid-murid yang semakin dikembangkan minda mereka. Jadi kalau ikut sedikit sejarah adaptasi ini telah berlaku daripada semenjak Pendeta Zaba sebenarnya. Mereka dah mengadaptasi sebuah karya Shakespeare. Kalau saya silap sebut saya minta maaf. Shakespeare menjadi dan Taufik Al-Hakim. Jadi karya-karya ini telah dibawa masuk dan adaptasi menjadi karya-karya yang sesuai dengan negara kita. Yang penting sesuai. Janganlah kita cedok betul-betul sebulat-bulat kita meniru. Tanpa ada tapisan je. Ya, kena ada tapisan juga kan. Kemudian kalau kita tengok juga berlaku transformasi yang digunakan oleh Todorov ni banyaklah kan. Jadi di negara barat pun ada karya adaptasi ini berlaku. Jadi dipindah-pindahkan supaya lebih menarik. Jadi kalau kita tengok dalam siaran TV dan sebagainya, dalam media-media sosial pun banyak karya-karya yang telah diadaptasi. Yang boleh saya sebut banyak kan. Jadi kita boleh tengok. Jadi adaptasi ni murid jadi kamu beruntung nanya baca Hang Tuah, cuba kamu sajakkan Hang Tuah. Yang ni akan berlaku nanti. Apa yang akan berlaku. Seterusnya, macam mana nak buat nanti? Ini yang menjadi isu dan persoalan murid-murid kita ni. Cikgu tak tahulah cikgu. Okey, hari ni cikgu nak bagi tahu. Macam mana nak buat adaptasi? Ini bukanlah satu ilmu yang mantap ataupun ilmu yang baik. Cuma cadangan daripada seorang guru. Saya mengatakan bahawa yang pertama,
mengekalkan isi cerita. Itu saja. Jadi murid-murid kita kena bacalah cerita Naratio Goshonto tu kan. Jadi kena baca. Pak Yasuk kena baca. Tok Dalang tadi kena baca. Okey. Dol kena tahu. Jadi kekalkan isi cerita, tema dan persoalan, jangan ubah. Jangan cerita Pak Yasuk bertukar main wayang kulit tadi bertukar jadi main bola pula. Tak boleh. Jangan Okay, yang kedua, menambah kreativiti. Daripada kreativiti penulis asal, kita tambah. Kita beri idea baru. Ada teknik-teknik baru, teknik-teknik imbas kembali, imbas muka dan sebagainya. Okey. Kemudian sampaikan dengan ilham-ilham tersendiri, dengan gaya sendiri, dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai. Jadi pelajar-pelajar kita dari mana tadi, Azhar? Dari Kelantan. Dari Kelantan. Masukkan teknik Kelantan tadi. Boleh elemen negeri tersebut. Ya, boleh kita masukkan. Sabah kita masukkan teknik daripada Sabah, idea daripada sana dan sebagainya. Cikgu, bila cikgu sebut kekalkan isi cerita, sebagai contoh, adakah kalau murid mungkin ada yang suka mengubah daripada cerita yang macam cikgu sebutkan tadi, jalan ceritanya begini diubah secara total ataupun secara menyeluruh ke satu jalan cerita yang lain. Adakah ini menyanggahi teknik adaptasi? Dia menyanggahi sebenarnya. Kita hilang rasa hormat kepada penulis asal. Kita kena respect atau hormat penulis asal. Itu yang penting. Sebaiknya kekalkan cuma teknik dan penulisan yang berbeza. Okey, seterusnya lah menyampaikan dengan cara yang lebih mudah tu lebih baik. Kadang-kadang karya prosa tradisional Hang Tuah ni cerita dia panjang. Jadi kita sampaikan dengan lebih mudah. Dan kemudian yang terakhir mungkin jangan menambah terlalu banyak. Kita masukkan unsur-unsur yang banyak dan sebagainya. Jadi secara murid-murid, cikgu ringkaskan pula. Jadi mula-mula baca teks asal. Teks asal kita ada berapa? 10 cerpen, 1 novel, 26 sajak dan 4 puisi dan sebagainya, 2 drama. Jadi nak kena pindahkan. Yang kedua, faham dan kesan isi-isi penting supaya cerita itu tak berubah. Okay? Dan yang ketiga, kita rangka tadi. Macam sajak buat karya asli juga, kita rangka isi penting tu dan kita dapatkan satu bentuk yang menarik untuk kita sampaikan. Okay, yang seterusnya, kita pilih genre yang nak kita buat dan kita nak fahamkan. Genre-genre itu kita kena tahu juga. Nak tulis sajak macam mana? Dia sama saja dengan. Cuma kita nak ubah saja. Okay, seterusnya kita tulis. Karya tu kita tulis lah. Kita jangan. Murid-murid depan saya dia kena buat. Benda ni kena buat. Dia tak boleh. Nantilah. Sat lagi lah. Tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh tangguh-tangguh. Dia kena buat dulu baru hasil tu. Sebab ini tahap yang tertinggi dalam unsur aras pemikiran murid-murid kita. Okey. Dan yang terakhir, macam hampir kalau kita tengok sastrawan negara Dato' Isam Said pernah menceritakan, ambil, buat, buang, ambil balik, buat, buang, ambil balik, buat, buang. Proses dia tambah baik. Barulah dia menjadi karya yang hebat. Baiklah, ni contoh. Azhar, pada hari ini saya bawa contoh. Mungkin murid-murid kita nak tengok contoh adaptasi daripada sebuah cerita cerpen, saya sajakkan. Baik. Okey, jadi saya sajakkan. Mungkin kita boleh minta para pelajar kita. Nampak tak? Baik. Siapa yang nak mencuba? Adakah mereka kena mendeklamasikan sajak? Cuba tengok mendeklamasikan sajak tu. Okey? Saya silakan. Okey, baik. Silakan Sharifah Nur Alisha. Alhamdulillah. Warisan ilmu. Guru adalah penyuluh hidupku, seperti matahari menyinari bumi, limpahan cahaya rahmat, menyuluh kegelapan jiwa, menerangi hati dari gelap cahaya. Guru adalah pendidik sejati, seperti ibu bapa anak-anak syurga, mengasuh tanpa jemu sebilang masa di rumah ilmu, mendidik bina generasi baru, jadi insan kami. Okey, terima kasih Sharifah. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi cerita tu berkaitan dengan cerita guru yang terdapat dalam kisah yang lain. Tapi sebenarnya daripada cerita Dul tadi, dalam kisah ni oleh sastrawan negara Syahnun Ahmad, 0000 tajuk dia. 11 kali kosong. Jadi dekat situ ada seorang lelaki penyanyi yang digilai oleh peminat. Kemudian berpakaian ni koyak-koyak zaman 70-an dulu, 80-an dulu. Okey, jadi
ada pandangan mengatakan bahawa mereka ni hilang jati diri. Jadi kita letakkan situ, lelaki itu. Ni bukan lagu Anazin. Okey. Saya tak menyanyi dah. Okey. Ingatkan cikgu nak tarik dah tadi. Tapi cikgu, maaf saya mencelah cikgu. Tadi kalau kata Sharifah Nur Alisha deklamasikan berkenaan dengan guru, kalau mungkin itu diambil daripada sebuah cerpen, so ia dikira sebagai satu bentuk ataupun contoh adaptasi jugalah. Ya, betul. Daripada cerpen tu kita pindahkan kepada puisi. Jadi okey, kita hasilkan. Kemudian kalau kita tengok pula karya yang seterusnya ialah daripada gurindam. Puisi. Okey, orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Kalau kita tengok dekat sini, kalau tiada emas di pinggang, sanak saudara menjadi renggang. Dia memesan tentang bahawa jangan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, hendaklah mengamalkan nilai murni. Jadi kalau kita pindahkan dalam bentuk drama, dia jadilah drama begini. Okey. Okey. Jadi contoh ni contoh dialog drama, kita buat seperti rangkap skrip drama yang betul. Maka adalah skrip drama tersebut. Dia ada sikit penceritaan dia. Kemudian kita buat dialog watak dan kemudian ada dialog dia. Termasuklah aksi dia, apa yang berlaku. Ini dipanggil adaptasi. Dia pindahkan daripada puisi ini kepada karya yang lain. Maksudnya bukan sekadar daripada cerpen ataupun novel ditukarkan kepada bentuk sajak ataupun puisi semata-mata, tetapi puisi dan sajak kalau ditukarkan kepada dalam bentuk cerpen begini juga dikira sebagai adaptasi, cikgu. Ya. Tapi dia mesti berlandaskan 6 genre. Yang telah mereka pelajari. Murid-murid ni dia fahamlah 6 genre tu. Dia akan saling bertukar mengikut kehendak soalan. Bukan kehendak Cikgu Izzah, bukan kehendak siapa-siapa. Okey, baiklah. Jadi kat sini ada 2 aktiviti yang kita boleh buat. Pelajar sekalian, cuba tengok gambar yang ada di TV masing-masing di skrin. Ini adalah sebuah petikan daripada novel Sastrawan Negara Anwar Ridwan. Jadi ada berlaku satu bab, itu berlaku bab bahtera atau tsunami. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, cerita panjang novel. Novel yang tebal. Cuba kita nak syairkan. Okey? Jadi sebuah kisah menyayat hati. Okey, sebuah kisah menyayat hati. Ini contoh syair kan? Jadi pelajar murid-murid kita kena buat rangkap syair. Kalau ada masa boleh kita minta pelajar-pelajar kita cuba tengok apa yang boleh kita ambil daripada gambar ni. Kita syairkan. Mungkin kita cuba untuk satu baris, cikgu. Boleh satu baris. Siapa yang nak mencuba? Silakan. Saya. Baik, Arif Safi, silakan. Putih selah kena sinilah dijemur kering di tepi sawah di titah sultan tanpa rela setianya takkan pernah ada. Alhamdulillah, tahniah syahdu dan merdunya. Arif Safi, kita bagi tepukan kepada untuk Arif Safi. Terima kasih, Arif. Baik, jadi syair. Jadi ini dipanggil adaptasi. Murid-murid sekarang ni telah diberikan peluang untuk melahirkan berbagai idea dalam bentuk yang baru. Kemudian yang seterusnya juga kita tengok daripada sebuah cerita klasik. Hang Tuah punya cerita, P. Ramlee buat lakonan dalam filem dan sebagainya. Cerita daripada kanak-kanak. Kita nak pantunkan pula. Jadi kita buatlah macam bentuk pantun yang sebenar. Jadi kita lihat dekat sini bahawa murid-murid kita sekarang ni memang mampu lakukan. Mereka boleh bersyair, boleh melahirkan pelbagai idea dan sebagainya. Jadi kalau seterusnya kalau kita lihat kepada sini, pantun ini menjelaskan satu genre yang tertentu. Jadi daripada prosa tu nak menyampaikan nasihat kehebatan Hang Tuah, cuba kita pantunkan. Cuba kita minta pelajar saya seorang lagi, boleh tak kita berpantun daripada cerita Hang Tuah pergi Siam ambil gajah. Baik, siapa yang nak mencuba? Mungkin seorang sahaja kita cuba. Adakah saya? Okey, Nurdini Khairina. Silakan ini, pantun. Teruskan. Sekawan lebah berlagu indah, madu dilakar manis rasanya. Pahlawan hebat terbukti gagah, namamu mekar ke pelosok dunia. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi murid-murid ini dapat memahami cara-cara untuk berpantun, menghasilkan pantun berdasarkan peristiwa yang ada dalam
cerita tersebut. Jadi cerita tu sebenarnya cerita yang disampaikan mulut ke mulut, kisah epik ni. Jadi dipantunkan pula. Jadi merangsang pemikiran, merangsang idea daripada ilham, daripada wahyu, daripada hayalan mereka semua. Jadi daripada diksi yang kawan saya sebutkan tadi kan. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid ni akan mula menghasilkan karya adaptasi dengan lebih baik. Okey, satu lagi yang terakhir. Ya, cikgu. Jadi daripada sebuah sajak, kita boleh buat cerita. Baik. Sajak yang saya pilih ialah Wanita dan Laut. Karya Mahaya Muhammad Yassin. Baik. Wanita dan Laut. Macam mana kita nak buat satu cerita? Baik. Jadi kita boleh memilih tema yang sesuai, tapi mengekalkan bentuk-bentuk yang baru, genre yang baru. Maksudnya tidak menyanggahi peraturan dalam adaptasi, cikgu, tidak mengubah jalan ceritanya. Tidak mengubah jalan cerita. Ya, itu yang penting, cikgu. Kalau kita dapat lihat. Baik, kalau di sini, cikgu, daripada sajak kepada cerpen. So seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, walaupun dalam sajak tidak dinyatakan watak, nama dan sebagainya, tetapi dalam cerpen kita boleh cipta watak-watak tersebut tanpa mengurangi jalan cerita ataupun kita mengubah jalan cerita. Tapi kalau nama watak tu kita boleh ubah lah, Azhar. Kadang-kadang nama watak ni kita ada pelbagai watak. Jadi kita bolehlah tukar nama Siti, kita tukar kepada Rosa, nama Dul kita tukar kepada Yasud, nama Yusuf kita tukar kepada, saya rasa itu tak ada masalah dan sebagainya. Jadi ini bergantung kepada pemahaman murid tadi. Tapi yang penting baca teks, fahamkan betul-betul murid sekalian. Jangan lupa baca teks dan seterusnya pindahkan dengan cara yang paling baik dalam kertas peperiksaan nanti, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia. Yang paling penting kita dah dapat bagaimana nak penghasilan karya adaptasi ini kita dapat lakukan dengan terbaik tanpa mengurangi ataupun tanpa kita kata menjejaskan penulis asal. Itu dia. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tanggungjawab adalah amanah insan. Seperti burung terbang ke taman syurga, mengais rezeki, membelik rezeki, mencari rezeki, pulang petang bawa kenyang. Tanggungjawab adalah keadilan keselamatan, seperti seekor burung merbah bersarang di celah-celah ranting kukuh, membesar anak-anak cinta, siaga dari musuh, membina rumah bahagia di taman perkasihan. Tanggungjawab adalah ladang kehidupan. Daripada benih-benih kasih, suburlah pepohon usaha, berbuah manis jaya. Karya Anwar Saleh dari SMK Kuala Krai. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu kita, Cikgu Syamsuriati binti Hasan atas deklamasi sajak sebentar tadi, cikgu. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada Cikgu Maizura binti Muhammad, Cikgu Muhammad Izam bin Abdullah dan semua murid-murid yang bersama kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Cabang 4 Tumpat Kelantan dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah 2 Macang Kelantan kerana sudi bersama kita pada hari ini. Cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk Sukses SPM 2021 ini dan moga-moga adik-adik semua terus diberi kejayaan dan juga impian anda tercapai. Dan sampai berjumpa lagi, jangan lupa terus saksikan Sukses SPM 2021 setiap hari dari jam 4 petang sehinggalah 6 petang dan kita bakal menjelang Hari Malaysia 16 September 2021. Saya nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Terus kekalkan keharmonian negara kita, itulah tanggungjawab kita bersama. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Banyak beli? Oh, mahal. Ini untuk satu bulan. Untuk minggu depan. Untuk minggu depan. Untuk minggu depan, mana dia hak ni semua cikgu bermula pada minggu tu. Hari Ahad baru ni dia sudah letak. Saya sedia letak. Jadi hari baru ni kita akan ambil. Kita sini tengok mana telah dia mengajar. Kita ambil 3 ilmu hadis yang akan
Ni hok baru atas ni, beberapa hok atas. Okey, kemudian apakah bila mudah atas mana ini tahun dua. Ini untuk start minggu ni kan? Minggu depan. Untuk minggu depan. Cikgu main atas. Pak Haji boleh lah. Untuk pilih kat. Untuk buat lagi dah. Mana dalam guru bahasa kelas tu, dalam cikgu buat arah. Nanti hari Rabu, cikgu yang mengajar ni akan masuk.